Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Sembang Katuk Pintu bersama saya Azhar Sulaiman. Dan saya Nurul Aisyah Abdul Rahman. Ini adalah program Bual Bicara di mana kami akan membincangkan pelbagai topik panas berkaitan dengan politik bersempena dengan pilihan raya negeri 2023 yang akan diadakan tidak lama lagi. Bagi episod pertama ini, kita bawakan topik menggunakan agama dalam kempen pilihan raya. Dan bagi membincangkan isu ini, kita bawakan khas tetamu jemputan kita iaitu YB Sani Hamzan, MP Hulu Langat dan juga Adun Templer, dan saudara Aziz Saari, Exco MK Pusat, Sekretariat Pemuda Kerajaan Perpaduan. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. YB, saya nak lontarkan satu senario kepada YB. Ya. Betul ke ada urura mengatakan buat masa sekarang ni ada 6 negeri yang akan bertanding, sekiranya Parti Perikatan Nasional berjaya memenangi 4 negeri, adakah itu bermakna kita akan bertukar Perdana Menteri selepas ini sekiranya PN menang 4 negeri? Itu soalan untuk saya lah tu. Ya, YB Sani. Saya nak bagi tahu beginilah, sebab pilihan raya yang ke depan ni, semalam Selangor bubar lah. Selangor dah bubar semalam 23. Kita nak bagi tahu bahawa peperangan dalam pilihan raya ini adalah melibatkan pilihan raya di peringkat negeri. Ya. Untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri dan juga untuk memilih Exco dan selepas tu untuk memilih Menteri Besar. Ya. Maksudnya untuk membentuk kerajaan negeri. Dia tak ada kena-mengena. Saya ulangi sekali lagi. Dia tak ada kena-mengena urusan berkaitan dengan untuk tukar Perdana Menteri ataupun untuk tukar kerajaan di peringkat persekutuan. Sebab dalam negara kita ni kita ada 3 sistem. Sistem pemerintahan, sistem berkerajaan. Yang pertamanya kerajaan di peringkat persekutuan. Yang sekarang ini kita lah, kamilah Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan yang sekarang ini menjadi kerajaan sekarang ni. Kemudian di peringkat negerinya kalau di Selangor, kami jadi Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Di peringkat kerajaan tempatan, dia PBT lah. Majlis Perbandaran Sayang, Majlis Perbandaran Kajang, Majlis Perbandaran Sepang dan sebagainya. Sebab itu kita nak beritahu khususnya kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ini. Kalaulah pun, tapi kita tak naklah perkara itu berlaku. 6 negeri ini tewas di tangan Perikatan Nasional yang katanya hebat, yang katanya dahsyat, yang katanya bersih, yang katanya stabil ni. Katalah Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan ni kalah. InsyaAllah tidak akan berlaku pertukaran Perdana Menteri. Sebab Abang Azhar, titah daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang pertama. Jangan engkar, jangan derhaka dengan titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Sebab rakyat dah bosan, rakyat dah muak, rakyat dah jijik, rakyat dah menoyo. Dengan terlalu banyak sangat pertukaran-pertukaran kerajaan dalam keadaan hidup rakyat susah nak cari makan, rakyat susah nak bekerja, rakyat susah nak menyualahkan anak dan sebagainya. Inilah masa kepada kita untuk bantu, untuk tolong, untuk raih, untuk santuni masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita Malaysia. Kemudian yang keduanya, saya tahu Abang Azhar nak tanya saya tu. Sebelum Abang Azhar tanya saya. Dah nampak dah tadi mulut dah begitu tadi kan. Dah rasa. Kemudian dalam parlimen, bukan sesi ini, sesi yang lepas, kita dah bawa akta anti lompat patan. Betul. Ini satu undang-undang yang menyekat daripada mana-mana ahli parlimen yang ingin menyeberang ataupun memberikan sokongan kepada satu parti yang lain bagi membolehkan parti mereka itu untuk membentuk kerajaan. Saya nak sebut beginilah Abang Azhar, maksudnya dalam negara kita Malaysia ni. Kita ni dah 65 tahun kita merdeka. Sepatutnya politik kita ni politik matang. Sepatutnya politik ni politik sejahtera. Sepatutnya politik kita ni politik yang integriti. Sepatutnya politik kita ni politik berilmu. Bukan politik sikit-sikit tebuk atap, nak jatuhkan kerajaan, nak tumbangkan kerajaan. Kalau kamu tak puas hati dengan Datuk, boleh terus tak? Boleh terus. Kalau kamu tak puas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, lawan! Perang! Tapi YB, maki dia, hentam dia, tak ada masalah. Tapi jangan taburkan benih-benih fitnah, adu domba, penipuan. Contohnya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia akan halalkan LGBT. Sebab itu, saya sekarang ni banyak terima kad jemputan kahwin. Ahmad kahwin dengan Razali, Fatimah kahwin dengan Aisyah. Banyak saya dapat jemputan kahwin LGBT ni. LGBT ni maksudnya lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Lesong bertemu lesong, antan tidak berguna lagi. Okey, YB. Okey, kita cukup dulu untuk sampai ke situ. Jadi, kerisauan ataupun senario yang kita dengar, yang dilontarkan bahawa sekiranya lah seperti YB cakap tadi sendiri, sekiranya kalaulah PN menang 6 negeri sekalipun, kemungkinan Perdana Menteri
kita bertukar Perdana Menteri itu tidak akan berlaku. Ditambah pula dengan titah agung yang menyarankan bahawa you cannot touch religion, you cannot touch race, you cannot touch monarchy. Jadi sekiranya ada pelanggaran berlaku semasa pilihan raya nanti, mungkin pihak yang terlibat tu boleh membuat laporan lah, because orang kata biarlah kita bertanding atas landasan yang betul, fair ground. Jadi mungkin Saudara Aziz boleh tambah sikit, the big picture is impact terbesar daripada PRN ni, kerajaan persekutuan ataupun Perdana Menteri tidak akan berubah. Jadi no worries about that. It's just that we want to make sure negeri yang sedia ada ni seperti Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan ni terus kekal di bawah pemerintahan kerajaan PH atau kerajaan perpaduan. Okey. Terima kasih. Saya malu sikitlah dengan YB Sani ni kan, sebab saya ni biasa je. Okey. Untuk pendapat kami atau pendapat saya sendiri sebagai Angkatan Muda Keadilan, bahagian pemuda, so sebenarnya kadang-kadang isu-isu yang dikeluarkan ni hanyalah untuk menarik sokongan saja semata-mata. Tapi inilah yang YB Sani cakap, janganlah kita berkempen dengan cara fitnah ni kan. Kadang-kadang info yang diberikan akan bertukarnya Perdana Menteri itu hanya persepsi. Tapi dia mirip kepada fitnah, sebab bila masa pula kaitan antara kerajaan negeri ni, pilihan raya negeri boleh terkait dengan parlimen. Dan benda ni yang kadang-kadang hanyalah semata-mata persepsi, bukannya sebuah news ataupun fakta. So bagi pengundi baru, saya untuk orang muda saya akan tarik kepada isu anak muda. So bagi orang muda macam pengundi baru, undi 18 ataupun sehingga umur 25 tahun, so kena cakna, info ni kena tahu apakah pembahagian bentuk struktur kerajaan ni. So ada kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri, ada pihak berkuasa tempatan. So kita sebagai pengundi kena ada rasa tanggungjawab itu. Bukan hanya sekadar mengikut trend ataupun news semata-mata. So itulah daripada kami, daripada saya sendiri, harap untuk pengundi-pengundi di sana faham dan cakna lah. Bukan cakna semata-mata dengan hanya adu domba dan bunyi bising siapa yang paling kuat suara, dia yang paling betul. Tapi YB Sani memang betul lah. Tadi walaupun suara dia kuat tadi. Tapi kalau boleh, saya nak masuk sikit lah. Right. Kita dengar tadi persepsi, jadi lebih cakna, lebih pandai memproses maklumat-maklumat yang ada. Tapi hakikat dia, kempen di TikTok ni berjaya, dan kebanyakannya pengundi-pengundi muda yang terutama ni mungkin kurang matang ni, dia melihat di TikTok. Jadi bagaimana when you say it's fitnah, ada falsafah mengatakan lies being repeated over times can be considered as truth. So macam mana kerajaan sekarang nak cuba atasi terutamanya mereka yang duduk kat TikTok ni? Okey, untuk saya lah. Ya. Okey, untuk info, apa sahaja info yang datang bukan daripada TikTok. Tapi sebab apa kita selalu sebut TikTok? Sebab majoriti pengundi baru ni akan pergi ke platform TikTok. Ini generation yang sekarang lah. Kalau dulu generation tahun 2008 hingga 2013 lebih kepada Facebook. Selepas tu banyak kepada Twitter. Sekarang ni ada di Twitter dan TikTok pula kan. Jadi sebenarnya apa sahaja platform pun actually mirip, dia sama je. Dia berada di dalam situasi majoriti akan publish ataupun ada modus operandi untuk publish benda ni kepada trending. Tapi kita sebagai generation yang sekarang ini, kita dah ada pengalaman. Semasa PRU hari tu, kita dah tengok apa yang YB Sani, saya ambil balik daripada YB Sani katakan, masa PRU hari tu banyak yang termakan dengan kempen-kempen daripada, kita mention je lah, Perikatan Nasional, menceritakan tentang sekular, Pakatan Harapan macam ini, UMNO macam ni dan sebagainya kan. Tapi hujungnya bila terlaksananya kerajaan sekarang, kita tengok apa yang dikatakan tu tak benar. Jadi untuk PRN kali ini adalah peluang anak muda yang kita tak cakap salah untuk merujuk pada TikTok, tapi ada peluang untuk kita perbaiki cara mendapat ilmu ataupun pengetahuan suatu informasi. So informasi apa pun yang datang selepas ini, masyarakat terutama pengundi muda ataupun pengundi yang memang baru first time nak mengundi, sebelum ni tak pernah mengundi, so alert dan tahu bahawa PRU yang lepas, PRU 15, kita nampak bahawa kita termakan dengan cerita-cerita hanya fitnah semata-mata tanpa kita rujuk kesahihannya, hujungnya membawa kesan yang tak berapa elok lah pada negara ni. So akar ataupun akar yang buruk tak mungkin akan menghasilkan buah yang elok.
Macam gitu juga. Daripada asas yang buruk, asas yang fitnah dan tipu, yang batil tak mungkin akan menjadi hak. Yang batil akan tetap batil, yang hak akan tetap hak. Begitu juga, dan peluang kali ini kita nampak PRU hari itu, kita tak dapat bentuk kerajaan dan tak ada parti yang ada majoriti. Tapi ada kebaikan hikmahnya. Dapat ada kesatuan yang dapat membentuk kerajaan yang lebih kukuh. 2/3 di dalam parlimen. Memang ada hikmahnya, tapi adakah kita nak benda tu tercalar dan berlaku lagi sekali? Jadinya peluang ini adalah peluang anak muda, peluang apa saja platform, sama ada TikTok, sama ada media cetakan dan sebagainya. Kita perlu tahu, kita perlu ada maklumat yang jelas, kita perlu fikir semata-matangnya sebelum menerima apa-apa informasi. Okey, thank you untuk info itu. Baiklah, coming back to kalau boleh saya tambah sikit, PRN. boleh? Boleh. Kalau saya tambah sikit boleh tak? Boleh. Saya Sila. rasa pengundi kita sekarang ni dah bijak dah. Dia bijak sana dan juga bijak sini sekarang ni. Saya nampak Okey. kan. Sana bijak sini, sebab ya? dia dah tengok 6 bulan 7 bulan ni, dia dah tengok, dia mikir. Kata orang Perak tu dia mikir. Dia tengok kan pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu dia kata, kalau Pakatan Harapan naik jadi Perdana Menteri, jadi kerajaan, dia kata dia akan lantik Lim Kip Siang jadi Perdana Menteri Malaysia. Benar. Betul, statement tu betul. Sekarang ni Perdana Menteri Malaysia adalah Lim Kip Siang. Oh, jadi Betul, PMX betul. Apa yang Perikatan Nasional sebut tu, betul. 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 Macam LGBT tadi tu, betul. Kemudian dia sebut lagi, dia kata Islam akan terancam. Dia kata, kita tengoklah di Selangor sekarang ni, berapa banyak dah masjid kita robohkan, berapa banyak surau kita robohkan sekarang ni. Azan tak Anak-anak boleh. kita yang sekolah agama sekarang ni tak boleh sekolah agama. Yang di sekolah kebangsaan tu kita minta dia buka tudung, kena pakai skirt sekarang ni. Ya. Kemudian dia kata negara kita ni akan kita jadikan negara Kristian. Benar. Semua kenyataan yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional itu semuanya benar. Benar-benar berlaku. Betul. Sahih Bukhari Muslim. Benar. Benar? Benar. Saya nak sebutkan benar. Benar ke? Benar. Tapi saya nak minta kepada khusus masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ni. Kita boleh berfikir, Allah menganugerahkan akal kepada kita. Ya. Tak berlaku pun LGBT, kita menghalalkan LGBT. Ya. Perdana Menteri Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang Melayu, seorang Muslim. Ya. Seorang Melayu, seorang Muslim. Timbalan Perdana Menteri Malaysia pun Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Ya. seorang Muslim. Muslim, seorang Melayu. Ya. Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua pun juga adalah merupakan seorang Muslim Ya. dan juga merupakan seorang Melayu. Jadi cakap-cakap yang menyatakan fitnah, pembohongan, adu domba yang mereka nak main kali ini, dan saya nampak dalam kempen pilihan raya ni nanti, mereka akan terus menggunakan sentimen ini untuk menakutkan orang Melayu. Saya rasa ada soalan lain yang abang nak bagi pada saya. YB, begini. Untuk PRN kali ini 245 kursi, Don. Jadi pengurusi PN telah mengumumkan bahawa dia orang akan meletakkan lebih ramai calon PAS untuk PRN kali ini. Jadi di situ dah memberi satu signal what kind of game plan ataupun campaign strategi yang mereka akan gunakan. Jadi berbalik kepada point yang YB Sani mention tadi dari segi melabel PMX sebagai somebody less Islamic, involving in immoral activity and supporting immoral activity itu semua. Jadi pastinya kempen strategi PN kali ini, bila dia meletakkan PAS di ke depan, mereka akan menggunakan agama sebagai senjata utama untuk ataupun untuk mempengaruhi pengundi untuk memilih mereka. Bahawa mereka mengatakan bahawa PN ni adalah a pure Islamic government versus government of the day sekarang ni, which is less Islamic. Macam YB sendiri cakap tadi, government PMX is being controlled by Lim Kip Siang and it's all everything ni semua ni puppet saja, yang di belakangnya adalah non-Malay. Jadi penggunaan agama sebagai kempen strategi ni 2023, masyarakat kita takkan tak boleh nak menilai. What's your comment, YB? Itu saya katakan tadi, sebenarnya masyarakat kita sekarang ni dah bijak dah. 6 bulan, 7 bulan ni mereka boleh melihat apa yang mereka tohmah kita dulu, apa yang mereka fitnah kita dulu, apa yang mereka tipu kepada masyarakat dan juga pengundi dulu adalah semata-mata untuk mereka mendapatkan sokongan undi daripada masyarakat dan juga warga dalam negara kita. Mungkin pada masa itu mereka memainkan sentimen Islam terancam. Kalau Pakatan Harapan naik nanti Kristian. Kalau Pakatan Harapan naik nanti LGBT. Kalau Pakatan Harapan naik nanti orang Islam tak boleh pergi masjid. Kalau Pakatan Harapan naik nanti tak boleh azan. Kalau Pakatan Harapan naik nanti bahasa Melayu akan terancam. Sebab itu Abang Azhar, hari ini kita tak gunakan bahasa Melayu. Kita sedang menggunakan bahasa Brazil sekarang. Jadi boleh tak kalau saya jelas sikit? Belum habis lagi ni. Belum habis Sebenarnya lagi. ni syarat ada kan. Kan kita sedang menggunakan bahasa Brazil sekarang ni. Ya. Sebab itu nak gunakan pendekatan agama tak ada masalah. Sebab kita pun orang Islam.
Saudara Aziz pun orang Islam. Subuh tadi 2 rakaat, betul? Betul. Bukan sebab kita berkawan dengan DAP ni, subuh kita 6 rakaat, betul? Maghrib tetap 3 rakaat, betul? 3 rakaat. Ya. Kita puasa di bulan Ramadan. Sebulan tu di bulan Ramadan. Bukan disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim naik, dia kata kalih. Daripada Ramadan pergi puasa di bulan Zulhijjah. Zulhijjah ni pun kita nak kena puasa juga. Kan? Tak ada. Masjid ada, kuliah ada, tamrin ada, usrah ada, likok ada, forum perdana awal Islam ada, pejabat agama ada, pejabat kadi ada, pejabat mufti ada, semua ada. Mana yang kata yang mengatakan bahawa Islam terancam ni? Kalaulah Islam terancam di negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan, satu persoalan saya, kenapa ustaz-ustaz daripada Kedah, ustaz-ustaz daripada Kelantan, ustaz-ustaz daripada Terengganu tu banyak datang mengajar di negeri Selangor? Sebab apa? Selangor ni negerinya makmur. Selangor negerinya kaya. Selangor ni negerinya sejahtera. Selangor ni negerinya hebat. Sebab itu hasil kekayaan negeri Selangor ni kita pulangkan semula kepada seluruh masyarakat dan rakyat di negeri Selangor ni tanpa kita pernah mengira. Tak pernah tanya apa agama kamu, apa bangsa kamu, apa keturunan kamu, apa anggota parti politik kamu. Tak pernah tanya. Jadi kamu rakyat negeri Selangor, kamu warga di negeri Selangor, wajib untuk kita bantu, tolong, santuni dan jaga kamu. Inilah Islam. YB kalau boleh sebelum tu. Ini Islam. Ya. Kalau saya nak minta komen sikit lah. Belum habis lagi. Tapi sebab nak tanya, tanyalah. Nak minta komen sikit tadi sebab saya tertarik mengatakan pengundi kita semakin bijaksana, bijak sini. Dan kalaupun Islam itu kita kembali kepada fikrah Islamiah. Tadi kita bincang bersama saudara Aziz. Mungkin kita dah tahu dah dakwah ni, mungkin kita nak menepis dakwah ni kan. Tapi bila dikata choose the lesser evil tu, kita ni dia punya komen adalah kerajaan PH ni kurang Islam. Kurang Islam. Dia tak nampak pemimpin atau tokoh-tokoh tu yang mungkin yang lebih kena berseban, ya, dari segi pemakaian dia menunjukkan lebih image dan label Islam kita Abang Azhar ya. Saudari sama siapa? Aisyah. Kita kejap ya, saudara Aisyah. Kita begini, kita tak ada masalah. Orang nak pakai jubah, orang nak pakai serban, nak pakai kita tak ada masalah. Tetapi itu ke Islam? Islam sekadar itu saja. Buat sekolah bukan Islam, buat universiti bukan Islam, buat pelabuhan bukan Islam, buat hospital bukan Islam, buat jalan raya bukan Islam. Pakai serban, pakai kopiah, tapi fitnah, adu domba. Buat cerita yang tak betul. Dulu judi 22, kita turunkan kepada 8. Bila dia perintah, dia naikkan balik kepada 22. Sekarang ni judi itu kita dah turun balik kepada 8. Sebab itu saya rasa kita melihat Islam ni bukan sekadar kita lihat di janggut, kita lihat di serban. Tak ada masalah. Bukan kita ada masalah dengan orang pakai janggut, orang pakai serban, tak ada, kita tak ada masalah. Tetapi pada saya Islam ni daripada segi perbuatannya, daripada segi percakapannya, tingkahnya, itu Islam pada saya. Inilah yang sebenarnya merosakkan Islam sebenarnya. Ya. Cantik lah tu YB, tapi kita nak minta komen pada saudara Aziz dan fikrah Islamiah. Tak sempat nak bercakap dah. Anggaplah macam saya tambah apa info daripada YB Sani. Actually dah cukup dah, banyak dah YB Sani bagi informasi. Tapi pandangan tentang fikrah ataupun bagaimana kita nak dinampak lebih Islamik, bukannya daripada segi image. Itu yang YB Sani maksudkanlah. So kalau daripada segi kita senang je nak menetapkan tentang KPI bahawa kita ni Islamik atau tak Islamik, kita kembali kepada sumber yang satu. Apa sumber yang satu? Wahyu lah. Wahyu tu hanya pada Al-Quran dan pada kitab yang lain. Jadinya kalau kita tengok dekat wahyu, dekat Al-Quran disebutkan tentang apa? Tentang berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Apa maksud berlumba-lumba melakukan kebaikan? Maksudnya kita berusahalah sebaik-baiknya daripada kumpulan mana sekalipun. Daripada kumpulan Pakatan Harapan, daripada kumpulan BN, UMNO BN, ataupun daripada kumpulan gerakan, parti gerakan sekalipun. Siapa yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam, belum melakukan kebaikan. Bukannya menunjukkan label, image pada diri, hujungnya mengutuk orang lain dan mengatakan orang lain tidak Islamik. Itu bukan saranan yang Islam buat. Itu bukan saranan yang Rasulullah unjurkan. So, bila Rasulullah mengunjurkan kita berlumba-lumba melakukan kebaikan, jadinya adalah kita berusaha sebaik yang mungkin. Jadi kalau nak bagi contoh, apakah Pakatan Harapan cukup Islamik? Kalau kita tengok pada keadaan sekarang bila kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita meletak satu label iaitu Malaysia Madani. So apakah perkataan Madani itu?
Apakah maksud madani itu? Dah diterangkan oleh Datuk Seri Anwar, tapi kita ulang baliklah kat sini. Dia lebih menerapkan tentang rohaniah, kemurnian dan kemajuan. Kebendaan lah maksudnya. Apakah kebendaan dan kemajuan itu tak termasuk dalam Islam? Mestilah termasuk. Kalau tak, kenapa Rasulullah Muhammad dan segala tim yang ada pada masa itu, umat Islam pada zaman itu, membentuk khalifah, membentuk kerajaan khalifah, membentuk Madinah dengan semaju-majunya. Paling maju sehingga Rom tertinggal jauh. Parsi habis, tenggelam. Seluruh dunia milik kerajaan Islam. Jadi apakah itu bukannya sunnah yang kita perlu tuntut, yang kita kena buat juga? Kalau nak cerita tentang sunnah ataupun fitrah ni hanya kerana image berserban dan berjagut dan sebagainya macam tadi YB Sani sebut, okey, kita accept yang itu. Kalau nak ikut yang itu silakan. Tapi kita ikut apa yang Rasul buat, apa yang para khalifah lakukan untuk memajukan bangsa, memajukan negara. Macam apa sampai dipetik oleh Lee Ngok Eng sendiri, YB Lee Ngok Eng, tentang Umar Abdul Aziz. Sehingga zaman itu tak ada siapa yang layak menerima zakat. Itulah bukti kemajuan, itulah bukti sunnah yang kita kena tuntut juga untuk buat. Bukan semata-mata image. Saya tambah lagi sikit. Jadinya dalam perkataan Islam, apakah Islam hanya pada label untuk kita select? Itu saya rasa terlalu pendek untuk masyarakat faham. So Islam yang dikatakan, saya seronok untuk mengatakan apa yang Profesor Hamka pernah katakan. Islam itu bukan huruf besar tapi huruf kecil. Iaitu bukan kata khas ataupun label. Islam itu adalah perbuatan. Kalau seseorang itu melabelkan diri dia Islam tapi kelakuannya tidak Islam, adakah dia boleh dipanggil Islam? Dalam perkataan lain, kalau dalam bahasa Arabnya muslimun, iaitu ketunduk patuhan. Tunduk patuh kepada siapa? Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk patuh apa yang dituntut oleh apa yang Rasulullah buat. Macam ceramah agama. Tapi itulah keadaan dia kan. Jadi kita buka balik. Kalau kita comparekan kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor, kerajaan Perikatan Nasional ataupun kerajaan PAS di Kelantan, di Terengganu, mari kita tengok bagaimana dengan tentang kebajikan. Apakah yang Islam unjurkan untuk kita perbuat pada masyarakat sebagai pemimpin? Contoh para khalifah, para nabi dan rasul yang sebagai pemimpin, kita ambil lah. Bila yang ada ke atas ni, kita ahli politik, kita perlu jadi satu hari nanti akan jadi pemimpin. YB dah memang jadi pemimpin dah pun. So bila dia jadi pemimpin, apa yang kita contohi? Kita contohi sejarah dan kita ikut apa sahaja yang Rasulullah dan para khalifah lakukan. Itulah sunnah. Itulah yang kita buat. Dan pada saya lah PRU 15 adalah satu titik tanda yang penting kepada negara kita, di mana selepas PRU 15 kita nampak pergabungan 3 parti yang berseteru sejak sekian lama, UMNO, DAP, PKR, akhirnya bergabung menubuhkan kerajaan. Pada saya ini adalah satu landmark, ada satu situation yang sangat bagus untuk Malaysia, di mana kalau dulu ada pergaduhan antara kaum, agama, jadi bila penyatuan ni berlaku, sepatutnya sentimen agama tidak digunakan, sentimen kaum tidak digunakan dalam kempen pilihan raya. Sepatutnya kita bercakap pasal good governance, integrity. We don't talk about benda-benda yang remeh-temeh seperti itu. Tetapi again, dalam kempen pilihan raya, perkara beginilah boleh dijual dan dibeli. Komen? YB? Surah? Terima kasih. Okey. Kalau pandangan kami, pandangan kita orang muda, bila nampak saya yang duduk dalam politik juga, tapi tak terlalu lama, masih lagi anak muda. Okey, kita nampak dalam seteru yang panjang dan sejarah untuk politik ni, ini adalah titik permulaan yang baik sebenarnya. Bagi pandangan saya lah. So pandangan saya untuk cerita ni tentang penyatu paduan, perpaduan masyarakat, inilah yang terbaik yang pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Di mana ada 2 parti yang sangat besar bertembung, tiba-tiba sekarang ni dah bersama. Dan kalau kita tengok bagaimana pembentukan kerajaan yang kali ini, dia lebih jelas dan telus daripada segi penyatuan tu sendiri. Bukan hanya label tentang penyatuan ummah contohnya dulu. Bukannya kita nak terlalu mempertikaikan penyatuan ummah tu. Memang nampak penyatuan antara 2 parti Melayu yang besar, PAS dengan UMNO dulu. Tapi apa yang berlaku sehujungnya, di dalam sambil berteka-teki di mana kawasan kerusi yang kita nak majoriti ataupun siapa yang nak conquer pada siapa.
Macam gitu kita tak nampak pun. Sebenarnya bukan penyatuan, hanya pada labeling. So itu yang kita katakan daripada awal lagi. YB Sani pun katakan bila Perikatan Nasional memainkan isu tentang agama dan kaum, tentang perpaduan, ini benda-benda yang dituntut dalam Islam, tapi ujungnya apa yang pelaksanaannya atau perbuatannya, fail aklinya, benda tu tak berlaku. Hanya pada labeling. So apa yang terjadi sekarang di mana Pakatan Harapan bergabung dengan BN ataupun UMNO terutamanya, kita memang ada penyatuan yang sebenar-benar penyatuan. Mana kawasan yang memang Pakatan Harapan bersama dengan Pakatan Harapan, dalam masa yang sama Barisan Nasional masih ada lagi kawasannya yang memang saling menghormati keputusan masing-masing. Masing-masing ada hak masing-masing. Ini kalau kita buka, sebab tu saya suka sebut bila Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan slogan Malaysia Madani, memang kadang-kadang ia memang ini takdir Tuhan lah. Tuhan telah menetapkan bahawa inilah masanya untuk menggelarkan kita Malaysia Madani. Sebab kalau kita refer on sejarah, boleh tak saya buka sejarah sikit? Ya. Saya ada masa berapa minit ni sebenarnya? boleh. Okey. Sebenarnya, dalam konteks sejarah, macam mana sirah pada Nabi Muhammad bawa hijrah ke Madinah, dalam perkataan Madinah dan Madani ini, kita tengok geografi keadaan Madinah ketika itu lebih kurang sama apa yang berlaku di Malaysia. Saya bagi contoh, di Madinah ada pertembungan antara dua kaum yang saling tak boleh bersama, iaitu Haus dan Hajraj. Betul lah? Kalau saya salah sebut, betul kan YB? Okey. So macam tu juga di Malaysia, ada kumpulan yang dah lama bertembung antara UMNO dengan Pakatan Harapan, antara BN dengan Pakatan Harapan. Ini memang kita dah bertarung lebih 20 tahun. Dan sekarang dah 23 tahun. Dan akhirnya bersama. Itulah juga apa yang berlaku semasa Madinah dibentuk. Dan salah satu contoh lagi, ini agak kontroversial sikit bunyi dia, iaitu tentang di Madinah dahulu, penguasaan ekonomi Madinah bukan dikuasai oleh orang Arab Madinah, tapi dikuasai oleh orang yang beragama Yahudi pendatang. Apa yang berlaku di sini, kita tak nak cakap lagi bangsa Chinese adalah pendatang, sebab dia pun dah bergeneration dan dia adalah sebahagian daripada Malaysia. Itu pandangan kita sebagai Pakatan Harapan. So tapi itulah realiti di Malaysia juga. Majoriti Melayu paling ramai di Malaysia, tapi penguasaan ekonomi bukan Melayu. Jadi ada persamaan yang memang kita boleh tengok sebagai sejarah, dan ini adalah peluang yang baik untuk kita pandang sejarah untuk dijadikan pengajaran, supaya ia boleh jadi sebagai pemangkin untuk kita maju. Dan bukan maju hanya di Malaysia. Kalau pandangan dulu hanya nak jadi tiger of Asia, tapi maybe kita akan jadi dipandang dunia. Kalau kita memang betul-betul bersatu, memang betul-betul bersama, dalam pelbagai kaum ini boleh duduk bersama dalam satu parti, dalam satu gabungan, dan masyarakatnya boleh terima dan boleh baik semula, ini memang kita mirip mengikuti sunnah. Apakah kita tidak cukup Islamik? Itu boleh jadi saya lontarkan soalan kepada Perikatan Nasional kembali. Tapi ini saya jawab sekali dan saya bagi soalan balik lah. Saya suka tu tadi saudara Aziz sebutkan tadi tu, kita dah bertarung lama. Kalau kita lihat dulu pun orang pengkritik di luar sana sentiasa melabelkan Malaysia sebagai pseudo demokrasi, semi authoritarian states. Tapi selepas PRU yang baru-baru ini, nyata we are progresif. Kita dah semakin moden dan kita mempamerkan demokrasi yang lebih matang. Agaknya kepada penyokong di sebelah sana, kalaulah solusi dia nak semua ahli politik ataupun calon dalam PH ni masuk, kalau main non-Muslim masuk Islam agaknya. Mungkin itu ke boleh menyelesaikan masalah agaknya. Persepsi diorang tu yang barulah cukup Islam. Saya memang minat bila saya memang minat dengan sejarah Islam, tapi bukan sejarah Islam saja, sejarah yang lain juga. Tapi bila Datuk Seri Anwar meletakkan Madani sebagai labeling, jadi saya lebih mirip untuk melihat kisah Madinah. So bila Nabi Muhammad berada di dalam berbentukkan Madinah, masyarakat Yahudi masih lagi beragama Yahudi. Ada lagi masyarakat beragama Nasrani. Sebab Islam tidak ada paksaan untuk itu. Tidak ada paksaan untuk memilih agama ataupun memilih pahaman. Sebab kita berada di idealism yang mana, itu adalah hak pendirian masing-masing. Bukannya paksaan ataupun ikut-ikutan. Ya, perkataan Islam itu sendiri ialah sejahtera. Sebab di dalam ayat Al-Quran sendiri menyebut, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal akan dipertanggungjawabkan.
Itu ayat dalam Quran. Ayat Al-Quran sendiri tak mengatakan kita kena ikut-ikut. Kita kena faham dan kena faham. Dan bila pemimpin yang mengikut sunnah dan mengikuti kemajuan, yang mengikuti kehendak sehingga majunya kembali Malaysia ni nanti, kita memang harap begitu. Dan secara automatiknya mereka, masyarakat yang berada di bawah, menjadi orang yang tunduk dan akur kepada sistem fitrah alam, fitrah manusiawi, yang lebih manusiawi, yang lebih murni dan lebih maju. Itu ya daripada saya. Saya nak patah balik. Satu masa dulu, mungkin PRU 12 atau 13, DAP pernah bergabung dengan PAS. Betul. Ketika itu saya berkempen jugalah untuk satu parti di Jerantuk Pahang. Ketika tu perasaan saya sangat jealous. Saya sangat jealous kerana DAP bersama PAS. And then PAS said so many, PAS keluarkan fatwa ataupun 10 poin mengapa DAP is better than UMNO. Saya baca semua poin tu dan saya rasa sungguh bengang. Sepatutnya yang berkawan dengan DAP adalah UMNO. Sepatutnya. Dan akhirnya perkara ni berlaku. Selama ni lah di dalam parlimen, it's always DAP and PKR to have a good check and balance. Sekarang kita ada check and balance berlaku secara internal di dalam kerajaan itu sendiri. Tak payah pergi ke parlimen because komposisi di dalam government tu comprise of all the parties. Jadi bila semua orang yang bertelagah ni bila dah bersama, takkanlah nak, you don't want to do the right thing to move forward, untuk membawa agenda negara ni ke negara status world class standard. Kalau kita skop masuk ke negeri Selangor, 56 DUN, jadi negeri Selangor sendiri, adakah bagaimana keadaan persediaan negeri Selangor menghadapi PRN ni? Adakah gusar tentang PRN ni ataupun bersedia untuk menghadapi whatever is coming? YB? Saya nak ulang balik yang saya sebutkan tadi. Kita sudah 65 tahun kita merdeka. Negara kita ini merdeka. Negara daripada Melaya, tanah Melayu pergi kepada Malaysia. Dan kita pun sudah berhadapan dengan 15 kali siri-siri pilihan raya. Tak kira lah pilihan raya kecil, pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum. Sampai bila rakyat hendak ditakut-takutkan soal berkaitan dengan perkauman, soal berkaitan dengan agama, soal berkaitan dengan bangsa, politik murahan, politik adu domba, politik pembohongan. Sampai bila? Dan saya sangat bersetuju. Sebagai sebuah negara yang menuju sebuah negara maju, sepatutnya politik kita hari ini kita bercakap soal berkaitan dengan integriti. Kita bercakap soal berkaitan dengan rasa amanah. Kita bercakap soal berkaitan dengan rasa tanggungjawab, kejujuran, soal berkaitan dengan ilmu, kesejahteraan kehidupan masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita. Sebab itu saya minta sangat-sangatlah kepada generasi yang akan datang ni. Cukuplah kita main sentimen-sentimen politik sempit ni. Sebab negara kita ni, kita nak menuju negara maju. Kita nak bawa satu perubahan politik yang matang, yang sejahtera, yang akademik, yang ada ilmu. Bukan berkisah tentang soal berkaitan dengan Cina, dengan DAP, masalah yang berlaku dalam negara kita ini Cina. Ya, saya akui, ada Cina yang jahat. Tetapi ada juga Cina yang baik. Yang baik itu kita jadikan sebagai teman dan juga sahabat kita. Ada juga Melayu yang jahat, tetapi ada juga Melayu yang baik. Yang baik itu kita jadikan teman dan juga sahabat kita. Yang jahat ini tadi kita jadikan sebagai sempadan. Ya, ada India yang baik, tetapi ada juga India yang jahat. Jangan semua kerosakan, kebinasaan, kehancuran yang berlaku dalam negara kita ni kita letakkan pada satu-satu kaum. Itu bukan Islam. Sebab itu Islam rahmatan lil alamin. Islam ni memberi rahmat kepada seluruh alam. Kalau nak kira, saya ingat, dia pun tak nak jadi Cina. Kalau Allah bagi pilihan lah sebelum dia nak lahir tu kan. Engkau nak jadi Cina, engkau nak jadi Hindustan, engkau nak jadi orang putih. Kalau saya jadi Hindustan. Saya nak pilih jadi Hindustan sebab saya boleh nyanyi lagu Hindustan. Saya boleh berguling dekat padang, kemudian sebagi gunung, sebagi laut, sebagi bandar. Jangan kita salahkan satu-satu kaum, satu-satu bangsa. Tetapi inilah yang berlaku dalam negara kita. Soal berkaitan dengan DAP tadi. Gabungan sekarang ini Pakatan Harapan. Di dalamnya ada DAP. Ada Cina. Ada Cina. Kita takut dengan Cina.
Nanti Cina memerintah negara kita. Tapi pagi-pagi, lepas subuh, kita beli roti, kita beli kedai Cina. Tayar motosikal kita pancit, kita pergi kedai Cina. Apa salah jadi Cina? Apa masalah jadi Cina? Ini semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bergabung dengan UMNO Barisan Nasional? Yang pertamanya disebabkan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Yang keduanya sebab apa? Sebab negara. Yang ketiganya sebab apa? Sebab rakyat. Yang keempatnya sebab apa? Untuk penyatuan, untuk bantu, untuk rakyat, untuk kita bela kehidupan masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita Malaysia. Sebab kita sudah 2 tahun, 3 tahun kita dipenjarakan disebabkan dengan wabak penyakit pandemik COVID-19. Sebenarnya berkawan dengan DAP ni tak ada apa-apa. Macam kita berkawan dengan orang lain juga. Dia pun minum kopi juga. Jadi Bukan dia minum air gunung berapi. Dia pun makan roti canai juga macam kita makan juga. Tak ada masalah. Sebab itu DAP dia sebut. Saya ingat sudah 3-4 kali dan sudah mereka tandatangani. Mereka menandatangani dokumen. Soal berkaitan dengan apa? Soal berkaitan dengan perlembagaan negara kita. Apa? Yang menyebutkan bahawa Islam adalah merupakan agama rasmi dalam negara kita. Ini disebutkan oleh kepimpinan DAP. Bukan setakat sebut. Tetapi mereka tanda tangan dokumen. Soal yang keduanya, soal berkaitan dengan Raja-Raja Melayu. Mereka mengiktiraf dan mereka memperkasa soal berkaitan dengan Raja-Raja Melayu dalam negara kita. Yang ketiganya soal apa? Soal berkaitan dengan kedudukan, keistimewaan orang Melayu dan juga bangsa-bangsa yang terdapat di Sabah dan juga di Sarawak. Yang keempatnya apa? Soal berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara. Ini pada saya sudah cukup. Dan mereka menyanjung tinggi soal berkaitan dengan 5 prinsip rukun negara. Sebab itu pada saya lah, kalau kita rakyat Malaysia ni pada saya biasa menyebutkan dalam parlimen. Sebab itu konsep rukun negara ni pada saya, dia bukan sekadar kita tengok dekat sekolah tu. Nak tengok rukun negara sekarang ni pergi kat sekolah. Itu pun dinding-dinding sekolah tu pun dah pudar. Kata orang Perak, pudar yuk, dah pudar. Nak tengok rukun negara ni di mana? Dekat buku tulis budak sekolah tu. Dekat belakang tu ada. Yang lain tak ada, kita tak nampak. Sepatutnya rukun negara ni kita kena bahaskan, kita kena bincangkan, kita kena debatkan, kita kena syarahkan. Soal berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Mana ada agama dalam dunia ni yang nak benarkan umat dia fitnah, adu domba, buat tipu, bohong dan sebagainya? Tak ada, Ustaz. Tadi saya dengar tadi tu macam ustaz dah. Saya rasa macam tawaduk tadi. Pohon kayu, daunnya rimbun. Lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup beribu tahun. Rasa macam tawaduk sangat. Insaf tadi. Bagus. Yang keduanya soal berkaitan dengan kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dah bertitah. Jangan kamu engkar, jangan kamu derhaka kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ya. Jadi kalau YB, kita tengoklah skop zoom in dekat Selangor ni 56. Kalau berdasarkan keputusan pilihan raya yang lepas 14 dikuasai oleh PH lah 51 kursi PAS 1 BN 4. Jadi kebelakangan ini saya dengar dengar suara-suara yang mengatakan pengaruh Perikatan Nasional di Selangor ni semakin meningkat dia punya sokongannya. Mungkin juga ini dilihat dari segi berapa ramai orang yang menghadiri ceramah-ceramah yang diadakan oleh pihak PN di serata negeri Selangor lah. Adakah ini is a threat to PKR? Saya pun Abang Azhar ataupun dengan saudara Isha, saya pun tak tahulah apabila Perikatan Nasional ni bila dia buat program ceramah dia kata kita kena tukar kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor. Kita nak letakkan sebuah kerajaan yang stabil dan juga bersih. Bersih mananya Jana Wibawa tu? Jana Wibawa tu bersihnya dekat mana? Saya ulangi sekali lagi, Jana Wibawa tu bersihnya dekat mana? Dan stabilnya Perikatan Nasional ni pun di mana? Yang sehari dua ni kita dengar dah bergaduh dah. Kan? Presiden Bersatu bergaduh dengan dia punya Sultan Agong. Itu kita tak tahulah. Itu tu benar ataupun tidak. Tak ada keperluan sebenarnya rakyat Selangor untuk ubah kerajaan. Sebab hampir 3 penggal. Sudah 3 penggal pun Pakatan Harapan kita memerintah di negeri Selangor ni. Alhamdulillah. Tak ada seorang pun pimpinan-pimpinan kita yang dapat disabitkan dengan kesalahan berdarah, curi, rompak, sakau, curi wang rakyat, saham rakyat, balak rakyat, tanah rakyat di negeri Selangor. Abang Zahar,
Kita bukan mau menabik dada. Tetapi inilah realiti, inilah fakta yang dapat kita bentangkan kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat di negeri Selangor. Dalam masa yang sama, kekayaan negeri Selangor ini kita pulangkan semula kepada seluruh masyarakat dan rakyat di negeri Selangor tanpa pernah kita mengira apa anutan parti politiknya, apa agamanya, apa keturunannya, apa warna kulitnya, kita tak pernah tanya. Janji dia merupakan rakyat negeri Selangor, wajib untuk kita bantu, kita tolong, kita santuni dan kita jaga mereka, penduduk, rakyat, masyarakat, warga di negeri Selangor. Dan untuk pengetahuan Abang Azhar juga, reserve kerajaan negeri Selangor sekarang ini sudah mencecah hampir 3.7 bilion ringgit Malaysia. Sebab apa kita boleh kumpul duit sebanyak itu? Sebab pimpinan kita tidak rasuah. Kalau orang PAS dia sebut rasuah. Tidak rasuah. Tidak mentekan darah. Tidak curi duit rakyat. Dan juga untuk pengetahuan Abang Azhar juga dan juga saudari Aisyah. Sekarang ini penduduk negeri Selangor. Tahun lepas jumlah penduduk negeri Selangor 6.2 juta orang. 6.2 juta orang. Penduduk maklumat negeri Selangor. Penduduk negeri Selangor. Mutakhir ini penduduk negeri Selangor sudah mencecah hampir 7 juta orang. Daripada mana yang datang 800,000 ni? Negeri lain. Ya, daripada negeri lain yang datang ke negeri Selangor. Sebab apa mereka datang ke negeri Selangor? Sebab Selangor makmur, Selangor sejahtera, Selangor damai, Selangor ceria, Selangor boleh adakan peluang pekerjaan, Selangor ada peluang pendidikan, Selangor ada peluang pekerjaan, Selangor ada Jadi tak ada keperluan. Dan kalau kita dengar pun dalam program-program ceramah mereka, contohnya ceramah daripada bekas Menteri Besar Selangor dulu. Tak ada dia nak buat apa. Dalam ceramahnya disebut, Menteri Besar Selangor tak berani nak isytiharkan tarikh pembubaran DUN. Itu yang saya kena isytiharkan 19 Jun dia sebut, tarikh pembubaran DUN. Tak ada. Dia sebut Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak jadi apa? Nak jadi Perdana Menteri ke? Nak jadi pelakon ke? Nak jadi penyanyi ke? Nak jadi pelari ke? Nak jadi pejoget ke apa? Tak ada. Rakyat Selangor nak tahu. Sedangkan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, di bawah Kerajaan Perpaduan ni kita ada Iktizam Selangor Penyayang. 45 program yang kita berikan kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat di negeri Selangor. Kalau tanya dengan orang Selangor, memang sangat tahu. Program JE-nya, SMUE-nya, Bingkasnya, Jom Shoppingnya, Yawasnya, Tawasnya, Jom ke sekolahnya, pergi hajinya, nikahnya, ambil lesen motornya, bas percumanya, wifi percumanya. Inilah kesejahteraan, inilah bonus, inilah kenikmatan yang dapat dirasai oleh warga dan juga masyarakat di negeri Selangor. Okey, saya ada berpeluang untuk berbual dengan warga negeri Selangor lah sebab melakukan penggambaran ni mengata-kata tempat lah dalam negeri Selangor ni. Di Gombak lah, di Ulu Langat semua, di tempat YB. Jadi dari suara-suara rakyat jelata tu ada dua isu je yang akan keluar. Jalan berlubang dengan juga isu air. Dua saja. Jadi saya rasa kalau kita tukar MB sekalipun, YB sekalipun, ianya bukanlah satu situasi atau masalah yang boleh di-resolve over 1 year atau 1 term. Dia memerlukan satu jangka masa yang panjang sebab kalau air tu kos yang besar dan masa yang panjang in terms of infra. Dari segi jalan berlubang tu, sometimes managing Malaysian road ni bukanlah senang. Dah buat jalan elok, ada pula kontraktor tebuk, ada pipe pula nak masuk kat sana. Jadi dia non-stop. Jadi kalau kat negeri Selangor ni, kalaulah PAS menggunakan agama sebagai dia punya weapon utama untuk penetrate negeri Selangor, patutkah PH Selangor risau dengan gerakan ni ataupun everything is under control? Is Selangor worried about this threat from PN? Pada saya, jawapan saya, penduduk, warga, pengundi di negeri Selangor, pada saya mereka sudah bijak. Sepanjang 3 penggal ni, mereka lihat pembangunannya, kebajikannya. Islam tidak pernah terpinggir, bang. Ya. Untuk pengetahuan abang, tahun lepas saya pun tak pernah dengar sebagian report. Kita memperuntukkan hampir 600 juta ringgit Malaysia untuk peruntukan kepada agama Islam di negeri Selangor. Hampir 1/2 bilion daripada peruntukan kerajaan negeri itu kita berikan untuk pembangunan syiar Islam, pembangunan agama Islam di negeri Selangor. Saya setuju sangat tadi sebagaimana abang sebutkan tadi, contohnya macam saya di Taman Templer pun, masalah nak menggantikan palung-palung air ni.
dia memang memerlukan perbelanjaan yang sangat besar. Ya. Sebab itu kalau kita nak kata soal berkaitan dengan air ni, Ya. tapi kita tak nak pula sebabkan kita tak boleh selesai, kita tuduh negeri lain pula. Tak boleh Ya, begitu bang. ya, Betul kita akui. Sebab dia memerlukan perbelanjaan. Ya. Dan untuk pengetahuan seluruh masyarakat dan juga rakyat di negeri Selangor, bajet kita negeri Selangor cuma lebih kurang 2.5 bilion ringgit Malaysia. Itulah duit pengurusannya, Ya. kebajikannya, Ya. pembangunan dan sebagainya. Tetapi di peringkat kerajaan negeri bukan kita lepas tangan. Kita melihat soal berkaitan dengan usaha untuk kita memperbaiki. Macam saya di Taman Templar sendiri pun isu berkaitan dengan air selesai. Selesai. Mungkin ada tempat-tempat dia ikut progress lah. Ikut progress, ikut peruntukan dan ikut keperluan. Di mana tempat yang kita perlukan. Begitu juga soal berkaitan dengan jalan raya. Kadang-kadang bang, masyarakat kita ni pun kadang-kadang kita nak kena beritahu juga dengan mereka. Dia jangan tengok bila tengok jalan raya tu semuanya JKR. Bukan. Dia tak boleh sebab jalan raya ni dia ada banyak bapak. Ya. Ada bapaknya JKR pula JKR negeri, JKR persekutuan, ada bapaknya PBT, Ya. ada bapaknya pejabat tanah kan. Jadi dia macam-macam kategori. Jangan marah ke JKR. Jangan marah pada Ke JKR, JKR marah pada kerajaan negeri je kan. Sebab dia banyak bapak dia. Betul. Jadi tapi alhamdulillah saya rasa yang terakhir ni pun kerajaan negeri dah luluskan hampir 50 juta ringgit untuk turap. Ya. Untuk Jadi turap. isunya mengapa saya sebut dua isu ni, maksudnya dia tak ada isu yang besar dalam negeri Selangor. Kita tak ada satu isu yang we need to change the government, the YB is not doing their job semua. Saya sendiri terlibat dengan beberapa program kerajaan negeri Selangor semasa COVID dulu. Jadi saya terdedah kepada masyarakat Selangor tu sendiri, membantu mangsa-mangsa banjir di Kampung Nanding, Seri Muda dan program-program kerajaan. Daripada situ kita boleh dengar sendiri suara-suara rakyat. Of course, komplain tu tetap ada. Mana ada tak ada komplain. Masyarakat 10 orang susah nak puas hatikan 10 orang. 3 orang je puas hati. 3 orang lagi tak peduli. 4 orang tak puas hati kan. Tapi sekejap, kalau boleh saya interrupt. Tapi Abreha tadi kita sembang. Agak-agak kita tanya YB. Bukan safe seat yang hot, yang kita risaukan. Kalau Risaukan dekat negeri dalam Selangor. negeri Selangor ni tadi. Ada tak sebarang Itu seat? strategi. Ya. Strategi kita tak boleh nak dedah. Itu strategi kita. Tapi kita nak bagi tahu, maksudnya kita anggap semua kursi ni sama. Kita bekerja ke arah kemenangan. Fokus Dan saya sama. rasa dalam tempoh 5 tahun ni Yang Amat Berhormat Menteri Besar, abang kepada Saudara Aziz ni, exco kita ni, memang dah buat. Dan kami ahli Dewan Undangan Negeri ni pun dalam setiap kali sidang, memang kalau kerajaan negeri buat tak betul, tunggu kebinasaannya. Taman Templar akan bangkit untuk sanggah, untuk maki, caci dan Jadi, sebagainya. YB, Yang penting isu rakyat dapat kita selesaikan. Sekat. Ini kaedah. Bukan sebab sebab kita ni satu parti, kita ni satu kerajaan, kalau kau buat tak betul, kita sokong juga. Kalau contohnya macam sekarang kan di luar ni cuaca panas. Saya kata pada Saudara Aziz, sekarang ni hujan lebat. Sebab Saudara Aziz ni pengikut taksub saya, dia kata betul Ustaz Sani, betul. Sekarang dekat luar tu hujan lebat, walhal di luar tu hujan panas sekarang ni. Ya. Cuaca panas. Jadi naratif dia sekarang yang kita nak bawa dalam PRN, terutama dalam negeri Selangor ni, kita bukannya nak attack, kita jangan move away from racism, move away from dari isu-isu Islam, tapi kita tengok performance. Kita tengok pada polisi yang memang dah dizahirkan dengan makmur tadi kita tengok. Baiklah, saya nak terus kepada Saudara Aziz, nak tanya sikit. Bagaimana agaknya komen kita nak tiupkan roh dan semangat 6 Pillars of Madani ni kepada semua pengundi-pengundi di luar sana, terutamanya yang muda. Okey. Sekarang ni keadaannya, bila kita nak mendapatkan keampunan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ini jiwa masing-masing. So bagaimana itu akan jadi satu persoalan besar. So bagaimana kita nak jadikannya, kalau unjuran daripada Islam yang kita tahu selalu kena taubat, sembahyang taubat apa semua kan. Tapi adakah sebenarnya unjuran itu hanya semata-mata itu? Dia sebenarnya lebih kepada pelaksanaan. So pelaksanaannya kita perlu sedar, kita perlu ada ilmu, kita perlu ada amalan yang kita kena buat, yang kita jadi orang yang betul-betul berilmu dan berpengetahuan. Barulah kita boleh bangunkan negara ni, negara madani, barulah kita ada generasi yang seterusnya. So, bagaimana sekarang generasi saya, kalau saya ni angkatan muda keadilan, di generasi saya pada mula-mula 2008 saya menceburkan diri dalam keadilan. Saya berada di dalam pengembangan generasi yang kerajaannya korup, kerajaannya merasakan rasuah itu benda yang biasa, yang merasakan tipu, fitnah itu benda yang amalan yang standard untuk bergerak. Normal.
So inilah masanya generasi sekarang perlu menwujudkan seorang golongan madani. Apa golongan madani? Golongan yang bermaruah. Kalau kita cakap lebih kepada berakhlak, beretika, nampak Islami. Tapi bila kita sebut kataan bermaruah, ini bermaruah ni apa? Untuk semuanya kita boleh pakai. Adakah itu yang terbaik? Yes. Kalau pandangan saya cakap ya. Itulah dia. So, apa saja bangsa, apa saja kaum, inilah dia. Golongan bermaruah. So, bayangkan kalau anak muda sekarang menjadi orang yang bermaruah. Kalau dia rasakan tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba nak projek, kena selak. Kau ni bukan generasi aku. Aku adalah generasi sekarang. Generasi bermaruah. Aku kita fitnah je dia ni biar dia buruk. Aku bukan generasi macam ni lagi. Aku adalah generasi bermaruah. So, apa akan jadi 10 tahun ke hadapan? 20 tahun ke hadapan? Kita akan wujudkan sebuah bangsa yang memang benar-benar madani. Benar-benar yang baik. Itulah saya anggap sebagai sebenar-benar peminta keampunan dan mendapat keredaan. Dan dalam masa yang sama, kita nak memilih masyarakat, nak milih pemimpin, kita tengok masyarakat yang benar-benar, pemimpin yang benar-benar membina masyarakat. Bukan hanya semata label dan slogan. Jadi ini adalah cerita Islam yang macam saya katakan tadi, yang apa kata Profesor Hamka lah, ia adalah sebuah perbuatan, bukannya labeling. Jadi apa yang Pakatan Harapan buat selama ini, saya pandang walaupun bukan secara keseluruhan lagi, tapi kita berusaha. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran, kalau dekat Al-Fatihah tu ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi maksudnya apa? Perkataan kami bukannya dilakukan oleh satu orang, tapi untuk masyarakat, untuk umat, untuk negara, untuk dunia. Tapi itulah kalau kita tengok itu negara yang negeri. Kalau Selangor tu macam saudara cakap okey dah. Nampak dah ramai yang cerdik pandai, bijak sana bijak sini. Tapi yang kawasan-kawasan hijau ni, gelombang hijau ni yang hardcore, Kedah, Kelantan, hardcore PAS ni. Bila kadang-kadang bila saya tanya rata-rata orang muda kan, kenapa you tetap nak juga totok, maaf cakap totok betul. Walaupun teh tarik katanya air kan, you suka ke? Kita tak mandi pun, kita duduk Selangor. Kita balik mengundi je. Jadi kat mana ke situ kewarasan you pun sendiri? Sebab tu tadi saya katakan, kalau diorang mengatakan hanya dengan titik tolaknya adalah Islam, jadi mari kita yang pergi ke arah Islam tu. Mari kita pergi ke labeling KPI yang you katakan Islam tu, kita tunjukkan kita pelaksana Islam. Sebab apa? Kita buat ini. Kita pelaksana, bukan hanya label. Jadi mari kita compare siapa yang lebih benar dengan yang you katakan we all adalah less Islamic atau you all yang paling Islamic. Jadi you rasa salah ke undi kita? Macam tu lah. Itu yang saya nak lontarkan kepada semua orang. Itu message yang ni. Yes. Itu message-nya. Okey, untuk Kedah, Kelantan dan Terengganu, Islam di tiga-tiga negeri itu tidak terancam. Okey? Ya. Okey. So sekarang saya nak tanya, being a good Muslim ni, apakah kriterianya? Being a good Muslim ni bukannya sekadar kita taat kepada Allah saja, kita kena ada balance dunia dan akhirat. Jadi, kalau kita sebagai pemimpin, kita laksanakan tugas kita sebagai pemimpin. Kalau kita sebagai rakyat, kita lakukan tugas kita sebagai rakyat. Berlandaskan kehidupan kita sebagai seorang Islam. When it comes to Islam itself, masjid, everything I follow. When it comes to politik, dia dah masuk ideologi. You jangan kahwinkan agama tu disebabkan you nak orang ikut you gunakan the biggest alasan, which is agama. Jadi pada saya, orang Pahang kata tak acik lah, weh awak guna gitu, mana acik awak guna agama gitu. Awak tak nampak dia sembahyang, tahu dia satu hari awak tak nampak dia sembahyang, dia balik rumah dia kadar sembahyang dia semua. Mungkin dia begitu, jenisnya begitu. Mungkin lah kan. Dia bagi pendapat saya untuk apa yang Datuk Seri Anwar buat, ataupun Kerajaan Negeri Selangor bawah pimpinan MB dan tim yang lain. So apa yang dia laksanakan adalah memang pelaksanaan yang Islam tuntut. Jadi kalau kita nak claim setiap kali ni Islami, dah boleh banyak dah. Orang besar ni dah berbakul-bakul lah. Memang bawa Islamik je ni. Dekat bakul dia penuh. Jadi apa yang kita buat adalah untuk masyarakat majmuk dan semuanya. Ini bukan cerita tentang label. Sebab tu saya cakap banyak kali, kita ulang banyak kali. Masyarakat di luar sana kena sedar, ini bukan cerita labeling. Ini adalah pelaksanaan, iaitu terjemah.
menterjemahkan labeling Islam. Kalau dulu selepas kita menang, kita menterjemah reformasi. Kita menterjemah apa saja ideologi. So ideologi apa? Ideologi yang paling benar adalah ideologi yang mix dengan Islam. Jadinya apa saja ideologi, sama ada daripada UMNO, daripada keadilan, daripada amanah, daripada DAP sekalipun, kalau dia matching dengan tuntutan agama Islam, itu Islamik lah. Without labeling. That's So all. I think politik itulah dia game dia. Game dia is sinonim dalam politik lah, permainan melabel dan untuk menjatuhkan lawan. Itu adalah cara yang paling mudah sekali lah kan. Bila you pakai begini, you tengok orang tu tak semayang, less Islamic. Doesn't mean that you don't see him pray, he doesn't wear serban whatsoever, he's less Islamic. Tetapi untuk you memandangnya tu, you are being less Islamic because you ada bersikap prejudice terhadap orang lain. Jadi mana Islamicnya bila kita bersikap prejudice? Abang Azhar memang terbaik. Abang Azhar dapat point tu. Jelas kan benda tu kan? Where? Betul lah. Jadi macam ni lah Kedah, Kelantan, Terengganu, if Islam is not ni, so now I'm talking about good governance and government you buat apa untuk pembangunan negeri you? Maju tak negeri you? Tapi Habib, kalau kita cakap naratif macam tu, diorang jawab pula tak apa. Tawaduk, husnuzon, macam terima je apa yang ada, ini ketentuan pada yang hardcore ni. Susah. Jadi siapa yang memisahkan tindakan manusia dengan arahan Tuhan? Adakah arahan Tuhan hanya sekadar cerita tentang kopiah dan sebagainya, ataupun sembahyang 5 waktu hanya itu, ataupun kita perlu menjadi manusia yang baik yang memakmurkan alam ni? Kalau kita buka surah kalau kita buka surah Rum ayat 41, kamu yang melihat membuat kerosakan di darat dan di laut, itu satu contoh. Saya tak perlu sebut sampai habis lah ayat tu, nanti jadi macam betul-betul ustaz lah YB kan. Okey. Maksudnya contohnya macam itulah. So kita boleh nampak dekat Kelantan, dekat Terengganu, cerita apa? Saya tak nak sebut. YB sebut. Air Balak. Jadi Mercedes. Islam beli Mercedes. Balak, isu balak apa jadi? Banjir. Itu tahu tak, dekat Al-Quran dah menyebut benda tu. Without kita balas dan kita jawab pun. 1400 tahun yang lepas, Nabi Muhammad telah menjawab, apakah kerosakan yang kamu buat? Adakah itu yang you anggap label sebagai Islam, tapi perbuatan you tak Islam, you masih nak mengaku you tu Islam, you tunjuk yang you Islam? Betul. Kita tak naklah menuduh mereka tak berpengetahuan dan sebagainya, tapi itulah dia. Itu yang kita pandang, bahawa perbuatan itu yang kita pandang sebagai Islam. Okey. Alright. Nampaknya kita dah masa dah nak dah mencemburui kita. Jadi kita bagi panel seorang satu sikit untuk kita rumuskan. 1 minit je. 1 minit saja. Mungkin YB Sani boleh bagi amanat kepada mungkin tim cyber dan juga pengundi kita di luar sana. Ya, khususnya untuk pilihan raya di 6 negeri ini, saya rasa contohnya macam di Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang, harus kita kekalkan Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan di ketiga-tiga negeri ini, dan insya-Allah kita berkeyakinan penuh dan kita berhasrat, kita bercita-cita dan kita ke situ. Kita bekerja ke situ insya-Allah untuk mengambil alih teraju kepimpinan di negeri Kedah, Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Panjang lebarlah kita menyebutkan tadi soal berkaitan dengan pembangunan negara, soal berkaitan dengan politik, soal berkaitan dengan agama Islam. Kita kena jadi manusia yang berintegriti, kita kena jadi manusia yang Allah anugerahkan akal kepada kita untuk kita menilai setiap perbuatan dan juga tingkah laku kita. Sebelum apa nak kita lakukan, kita kena menggunakan akal fikiran kita. Jangan gunakan perasaan kita, gunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, terima kasih. Sekian. Untuk saudara Aziz Pak. Okey, saya konklusikan bahawa kita dalam keadaan menyebut tentang agama, isu yang agak besar hari ini. So kita boleh konklusikan bahawa hari ini kita memberi pencerahan daripada yang gaib. Pencerahan kepada semua, iaitu pencerahan apa? Pencerahan iaitu tentang bagaimana kita mengklasifikasikan cerita tentang agama ataupun Islamik dan tak Islamik. Adakah cerita tentang perbuatan ataupun tentang labeling. So kita tengok balik. Saya berharap pada masyarakat di luar sana, tak kira umur, tak kira peringkat, saya utamakan juga generasi muda yang pertama kali nak mengundi ni nanti, mari kita tengok balik, kita pandang balik. Yang kita di pihak Pakatan Harapan adalah menterjemah Islam, menterjemah pelaksanaan good governance, dan mari kita tengok, bukan di sana tidak pernah ada yang tak elok, tapi mari kita compare dan kita tunjuk dengan baik-baiknya. So
selamat mengundi kepada semua. Itu saya ucapkan lah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada YB Sani Hamzan dan juga saudara Aziz Syari di atas kesediaan untuk bersama kami dalam CD yang pertama ini, dan kami berdua mengucapkan selamat maju jaya kepada YB dan juga saudara Aziz. Baiklah saudara, sampai di sini sahaja dahulu podcast Sembang Katuk Pintu untuk CD yang pertama ni. Pastikan anda terus bersama kami di CD yang akan datang kerana kami akan membincangkan pelbagai topik hangat sempena PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jangan lupa ikuti siaran ini di Studio Madani, TikTok dan juga YouTube. Sehingga berjumpa lagi. Teruskan bersama menyokong Kerajaan Madani memupuk akhlak dinamik asas negarawan intelek. Bye.